Kulat dalam tanah, sambungan video semalam ya. Jadi topik hari ini ialah mitos mycorrhiza. Okey. Mycorrhiza ni ialah kulat yang sehidup dengan tumbuhan. Jadi bila dia sehidup dengan tumbuhan, sukar untuk saintis nak asingkan kulat tu, sebab bila dia ambil, dia tak boleh hidup sebab tanpa tumbuhan. Jadi agak sukar untuk saintis nak asingkan dia, letak dalam makmal dan nak buat kajian. Sebab tu banyak perkara yang berkait dengan mycorrhiza ni dia jadi mitos. Ya, sebab sebelum ni kalau kita perhati pun, okay, ramai ahli-ahli sains yang berkait dengan pertanian lah, dan ahli-ahli sains yang kaji cendawan ni ataupun fungi. Ahli sains yang kaji fungi ni kita kenali sebagai mycologist. Jadi ramai daripada mycologist dia percaya bahawa kulat ni, banyak daripada kulat adalah patogen. Patogen ni maksudnya dia pembawa penyakit. Okay, disebabkan oleh misconception ni, jadi mereka akan galakkan orang-orang pertanian supaya racun kulat. Sebab tu kalau kita pergi ke kedai racun, kedai pertanian ni yang jual racun, mereka memang ada racun yang khas untuk kulat ni. Sebab dia macam ni, kalau ahli sains tu berjaya ambil kulat tu dan besarkan atau ternak di makmal sekalipun, dia tak akan bawa ciri-ciri yang kita boleh dapat di luar sana. Okay, sebab di luar sana ia sehidup dengan tumbuhan. Tapi bila kita ambil dia, letak dalam petri dish, ternak dalam makmal, dia dah hidup dalam persekitaran yang berbeza. Jadi bila persekitaran yang berbeza, sifat dia akan jadi berbeza. Inilah sebabnya kenapa kulat mycorrhiza ni selalu disalah anggap. Dan sebab itulah ahli-ahli mycologist pun, mereka masa dahululah dia berpendapat bahawa kulat adalah satu daripada patogen yang merosakkan tanaman. Tapi tanggapan ini sebenarnya adalah salah. Sebab kalau tanpa mycorrhiza, tumbuhan dia tak boleh hidup subur. Dia tak boleh hidup subur sehingga potensi yang sepatutnya. Jadi apabila kita tak faham tentang sesuatu hidupan tu, kita akan selalu memberi tanggapan yang salah. Jadi mycorrhiza ni adalah satu daripadanya. Kemudian ada satu lagi saya perhati banyak juga bila kita pergi ke kedai hardware yang jual barang-barang kebun pun, ada banyak produk yang dijual untuk inoculate tanah. Okay, maknanya tanah kita tu, kita ambil je benih mycorrhiza yang dijual ni, kemudian kita campur dalam tanah. Jadi sebenarnya adakah ia berkesan? Mycorrhiza ni sebenarnya kita boleh dapat di mana-mana je dalam tanah. Dia memang ada di mana-mana. Okay. Jadi apa yang kita perlu buat sebenarnya ialah kita berikan satu persekitaran yang mana ia boleh terus hidup dan terus membiak. Okay. Membiak tu maknanya membiak dengan seimbang dan sehidup dengan tanaman yang kita tanam. Jadi masalah sini, ada orang dia akan kata, orang yang jual inoculate lah, dia argue, dia kata tanah yang kita beli biasanya tanah bakar yang mana kulat di dalamnya, mycorrhiza di dalamnya telah pun mati, ataupun tanah tu sendiri telah ditreat dengan racun kulat. Jadi apa pendapat saya? Itu benar. Okey. Jadi sebab tu kalau saya takkan beli tanah
bakar atau tanah yang dah di-treat dengan anti kulat. Sebab saya menanam secara organik, secara organik. Jadi saya tak akan involvekan atau saya tak akan guna produk tanah yang mana hidupan di dalamnya telah dibunuh. Jadi adakah kalau kita ambil je tanah luar yang dah tak ada kulat, kita inoculate, ia akan jadi berkesan? Okey. Pada pendapat saya lah, tak. Sebab kalau kita nak dia terus berkesan, kita perlukan dalam kuantiti yang banyak. Sebenarnya apa yang kita buat, ambil je tanah tu, okay. Tanah yang tak ada, yang tidak diracun kulat, okay. Kemudian kita gaul je dengan tanah kawasan kita. Dan mycorrhiza yang ada di kawasan kita tu akan terus membiak, dia akan masuk ke dalam tanah yang baru tu dan dia akan sehidup dengan tanaman kita. InsyaAllah tanaman kita akan subur. Kalau kita ambil mycorrhiza daripada luar, okay, untuk dia berfungsi dengan elok, dia mesti sehidup dengan tanaman kita. Jadi kalau kita ambil daripada luar, adakah ia akan sehidup dengan tanaman yang kita tanam? Okay. Kemungkinan besar tidak. Jadi kalau tidak, maknanya usaha kita untuk inoculate menggunakan mycorrhiza yang dibeli, yang diimport tu, maknanya tak berkesan lah. Okay. Ini andaian saya lah, sebab kita tengok tu maknanya dari segi variable yang ada. Okay. Ada pula golongan yang dia petikai pula. Okay, mycorrhiza ni dapat improve, okay, dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Ada yang petikai. Okey, dia kata kehadiran mycorrhiza ni tak membantu pertumbuhan tanaman. Ini juga mitos. Okay. Sebab dah ada kajian saintifik yang dibuat, tumbuhan yang sehidup dengan mycorrhiza, dia lebih cepat besar. Okay. Satu, dia lebih cepat besar, pertumbuhan dia lebih cepat. Nombor dua, saiz dia lebih besar. Dan kalau dia tumbuhan berbuah, dia berbuah lebih awal. Ini memang dah dibuktikan. Jadi siapa-siapa yang kata kulat dalam tanah tu tak membantu tanaman, itu adalah suatu mitos. So macam mana pula dengan sifu-sifu di luar sana yang percaya bahawa kulat itu adalah musuh tanaman? Mycorrhiza itu adalah musuh tanaman. Kalau tanya saya kata itu old school. Itu adalah ilmu yang disebarkan sebelum ahli sains faham tentang mycorrhiza. Betul memang mereka ada buat kajian saintifik, tapi mereka buat kajian saintifik terhadap kulat tu yang diasingkan daripada tumbuhan. Okay. Jadi ilmu tu ilmu lama, old school. Jadi kalau nak tahu perkara yang baru, okay, follow tanamsendiri.com. Okay. Jadi apa mitos hari ini? Nombor satu, kulat adalah musuh tanaman. Itu adalah mitos. Nombor dua, kita boleh inoculate, okay, mycorrhiza daripada luar dan dapat manfaat daripadanya. Itu juga adalah mitos. Nombor tiga, mycorrhiza tidak memberi manfaat kepada tanaman. Itu juga adalah mitos. Jadi tiga hari ini. Okay. Untuk penjelasan dia, InsyaAllah saya akan bercerita sedikit demi sedikit bila ada masa. Okay. Dan jika ingin tahu seterusnya, boleh follow page ini